Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair wa ad'ullah ayyubarik ala sihhatikum wa ala umuri dunyakum. Apa kabar anda semua di rumah, anak-anak yang berada di rumah? Ustazah doakan semoga semuanya sihat dalam perintah kawalan pergerakan yang kedua ini sehingga tarikh 14 hari bulan 4 ini. Baik, ismi Ustazah Liza. Ana muallimatun fi Sekolah Islam Hati Murni Cawangan Wangsa Maju. Alhamdulillah, sawfa nata'allamu al-yawm al-mawdu' al-arqam wal-a'dad. Al-arqam wal-a'dad. هل مستعدون؟ هل مستعدون في البيت مع كراستك؟ Adakah kamu bersedia di rumah dengan buku nota kamu? Al-arqam wal-a'dad bermakna nombor-nombor dan bilangan. Nombor-nombor dan bilangan. Hari ini kita akan mempelajari tajuk nombor-nombor dan bilangan. Bahagian nombor ini telah diperkenalkan kepada kita sejak kita kecil lagi. Kita selalu sebut wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Dan pada malam ini kita upgrade sikit, terbang terus ke atas, mempelajari al-arqam wal-a'dad dalam bahagian ratus. Fil mi'ah, bil mi'ah. Mi'atun maksud ratus. Tajuk yang ratus-ratus punya. Okey, yang walaupun kita mempelajari tajuk yang ratus-ratus, tetapi kita tidak boleh meninggalkan sedikit pun, hatta satu huruf pun bahagian sa. Sebab bila kita sebut nombor, ia merangkumi semua nombor-nombor dari sa, puluh hingga ratus dan seterusnya ribu. Betul kan? Hayya nabda. Sekarang kita mulakan. Aywa, al-an uktub hadhil a'dad, hadzal a'dad ala kurrasati. Sekarang tulis semua bilangan ini dalam buku tulis atau buku nota kamu. Dah tuliskan tadi? Jom bersama Ustazah untuk belajar bilangan-bilangan nombor dan penulisannya. Cara menulisnya. Hayya naqra. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, asyaratun. Aywa, hayya naqra ma'a Ustazah Liza. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ada 10 bilangan dan ini adalah cara menulis nombor-nombor Arab tersebut. Nombor-nombor dalam tulisan Arab. Kita ke bahagian puluh pula. Ke bahagian puluh. Untuk jadikan nombor puluh, ambil sahaja nombor sa yang asal. Ambil nombor sa yang asal, kemudian ditambah dengan waw nun. Buang huruf ta marbutah ini dan tambah dengan waw nun. Ini. Jadi, di situ boleh dapat nombor puluh. Salasatun menjadi salasuna.
salasatun menjadi salasuna. Begitu juga dengan arba'atun. Nak jadi 40. Untuk menjadi 40, perlu buang huruf ta marbutah ini dan tambahkan dengan huruf waw nun. Lihat contoh seterusnya. Bagi khamsatun dibuang huruf ta dan ada tambah waw nun juga. Dan seterusnya nombor-nombor yang sama. Sittatun jadi situna, sab'atun sab'una, samaniyatun jadi samanuna. Samaniyatun jadi samanuna. 80. Tis'atun tis'una. Dan dia tak jadi dah. Lepas 90, serah 100. 100 ejaannya mi'atun. Mi'atun. Huruf mim, alif, hamzah dalam rumah dia. Mim, alif, hamzah dalam rumah. Dan ta marbutah. Dia dah tak jadi ishruna. Ni yang kalau ikut ni, dia tak jadi ishruna. Sebab ishruna dah masuk untuk jadi 20. Ini. Nak jadikan ratus, tukar je. Nak jadikan ratus, dah jadi nombor perkataan yang lain, iaitu mi'atun. Mi'atun. Ejaannya mi'atun. Jangan tersalah eja mi'atun. Kebahagian ratus, bahagian ratus pula. Ini dah 100. Sekarang untuk nak jadikan 200. Nak jadikan 100, kena tambah ni 100. 100 tu titik ni menandakan 00. Untuk nak jadikan 200, untuk nak jadikan 200, kena tambah apa? Alif dan nun. Mi'ata ni 200. Mi'ata ni 200. Seterusnya salasumi'atun. 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 Ejaannya terus sambung begini. Salasatun, dibuang ta marbutahnya dan tambah dengan mi'atun. Salasumi'atun. Arba'umi'atun. 400. Arba'umi'atun 400. Khamsumi'atun. Khamsumi'atun berapa? Khamsumi'atun 500. 500. Situmi'atun 600. Situmi'atun 600. Sab'umi'atun 700. Sab'umi'atun 700. Samanumi'atun. Samanumi'atun 800. Samanumi'atun 800. Tis'umi'atun. Tis'umi'atun 900. 900. Dan last kali sebutnya alfun. Alfun 1000. Alfun 1000. Ustazah nak anak-anak faham dan kenal dulu cara penulisan bagi bilangan-bilangan ini, perkataan ini. Kerana ada yang salah eja, ada yang salah eja. Nanti Ustazah terangkan mengenai kesalahan pelajar-pelajar dalam ejaan sebegini. Boleh kan? Sila lihat soalan yang berbentuk sebegini. Ustazah ajarkan terus
cara-cara untuk nak menjawab soalan, untuk tackle soalan sebegini. Kerana setelah guru-guru membuat analisa, guru-guru mendapati bahawa pelajar-pelajar kadang-kadang tersilap teknik dan tersalah cara untuk menjawab. Pelajar-pelajar tidak tahu susunan yang mana patut didahulukan bagi nombor tersebut. Ustazah Liza terangkan di sini cara untuk kita jawab kelima-lima soalan sebegini. Kita mulakan nombor yang pertama, 174. Dalam tulisan 174. Dalam tulisan angka matematik kita 174. Kita sebut dalam ayat matematik, kita sebut 100 atau 174. 174. Bererti ia mengikut susunan. Akan tetapi, macam mana yang dikatakan ikut susunan? Tengok 174. Ikut susunan 1, 2, 3. Yang mana perlu didahulukan. Tetapi berlainan, sangat berlainan dalam bahasa Arab. Kerana dalam bahasa Arab kita tidak mengikut susunan 1, 2, 3. Baik, kita tidak mengikut susunan 1, 2, 3. Tetapi kita ada satu susunan yang berlainan. Kita sebut 1, 3, 2. Ni ayat matematik kita. Tetapi bahasa Arab diikut 1, 3, 2. Ini pun sama. 1, 3, 2. Dikira 1, 3, 2. Susunannya nak jawab macam tu. Macam mana? Tadi dah belajar tentang tajuk mi'atun kan? Mi'atun. Lepas tu bahagian puluhnya kita sebut apa? Mi'atun pun dah belajar. Bahagian puluh ashrotun dah. Dan bahagian wahdatun pun sudah. Wahidatun pun sudah. 10, ratus, sa. Ratus, puluh, sa. Kita dah belajar yang tu. Jadi bila dah jadi begini, dalam bahasa Arab, kaedah ini hanya diguna pakai dalam bahasa Arab. Ayat matematik bahasa Arab sahaja. Jangan bawa ke dalam ayat matematik, dalam buku matematik, tulisan bahasa Melayu. Tidak boleh ya. Mi'atun. Yang tadi kita belajar ini apa? Yang ni 1, 7, 4. Yang ni mi'atun. Ini tempat puluh. Apa? Sab'una. Dan yang ini tempat sa. Berapa? Arba'atun. Tulisan macam sama dah. 174, 174. Mi'atun, sab'atun, arba'atun. Tetapi ayatnya berlainan. Jom ikut Ustazah. Ustazah sebut ini dalam bahasa Arab. Arab punya. Macam mana cara? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Jadi kita tulis mi'atun.
arba'atun. Arba'atun sab'una. Mi'atun arba'atun sab'una. Sedap tak ayat tu? Tak sedap. Bahasa Arab ada tambah dua huruf. Dua huruf di sini. Iaitu penambahan huruf wa. Mi'atun wa arba'atun wa sab'una. Mi'atun wa arba'atun wa sab'una. Ada wa. Ada penambahan wa. Begitu juga dengan yang ni. 123. Bagaimana? Ikut sahaja. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Jadi, jom kita terus buat jawapan yang ni, 123. Ini nombor 1. Nombor 2. Mi'atun. Mi'atun. Wasalasatun. Wa ishruna. Mi'atun. Wasalasatun. Wa ishruna. Nampak? Mi'atun wa khamsata asyara. 115. Mi'atun wa khamsata asyara. Mi'atun wa wahidun wa thalathuna. Mi'atun wa wahidun wa thalathuna. Yang ni 105. Nak sebut macam mana? Boleh sebut? Cuba sebut dulu. Mi'atun wa khamsatun. Titik panggil apa? Ya, kalau nampak yang sebegini 105, tidak ada lagi dah nombor 3. 105 macam mana? Terus. Ini Ustazah bawa sini. 105 sama dengan mi'atun wa khamsatun. 105 kita terus kepada mi'atun wa khamsatun. Ustazah, kita dah tak perlu sebut kosong ni ke? Tak perlu lagi dah. Terus. 2 sahaja? Ya, 2 perkataan sahaja. Mi'atun wa khamsatun. 107 macam mana? 107 pun sama. Mi'atun wa sab'atun. 102? Mi'atun wa ithnani. 106. 100 mi'atun wa sittatun. Mi'atun wa tis'atun. Berapa? Mi'atun wa tis'atun berapa? Ya, pandai. Mi'atun wa tis'atun. Mi'atun wa tis'atun. Yang jadi kesalahan besar. Tadi Ustazah ada suka nak menyebut mengenai kesalahan besar. Diejakan. Pelajar suka eja yang belakang-belakang ni. Huruf yang sa ni. Huruf yang sa, bukan huruf yang puluh. Huruf yang sa diejakan. Contoh, khamsatun. Okey. Ni khamsatun. Barisnya. Cuba lihat. Mi'atun wa khamsatun.
Yang jadi kesalahan besar pelajar ialah pelajar mengeja tanwin tersebut. Huruf yang bertanwin tersebut tidak boleh dieja. Macam mana dieja tu? Macam ni. Mi'atun dibuat macam ni. Cuba tengok yang Ustazah tulis ni. Ini adalah kesalahan pelajar. Selalu sangat berlaku. Tak kira sama ada pelajar-pelajar di sekolah Ustazah, kelas Ustazah ataupun mana-mana sekolah. Jika tak berhati-hati, tak alert dengan ejaan, ini yang jadi. Dan akhirnya, perkara sebegini boleh mengurangkan markah. Kerana dieja salah. Dahlah eja salah, maksudnya pun dah salah, kelaut dah. Ejaannya mi'atun. Mi'atun, kita sebut ada ta marbutah ini sahaja. Berbaris tanwin dhammatan, dhammatain. Berbaris dhammatain. Tetapi pelajar eja penuh. Mi'atun. Ta waw nun tun kan? Ta waw nun tun. Dia eja yang depan ni betul. Tetapi dieja ta waw nun tun. Wa khamsatun. Wa khamsatun. Dieja dengan wa khamsatun. Wa khamsatuna. Diingat kan macam bunyi kita sebut tun-tun kat belakang tu, diingat kan bunyi tun yang macam tu. Ta waw nun tun. Salah. Kerana yang ni dah jadi mi'atuna ni dah jadi beratus-ratus dah. Wa khamsatun ni pun dah jadi 50 dah. Sedangkan yang nak 105 sahaja. Yang nak 105. Adalah kesalahan yang begini. Kerap pula tu. Jadi tolong alert betul-betul mengenai ejaan yang sebegini. Tengok ni. Ejaan ini. Boleh kan? Tak ada kita tak mahu ejaan yang macam ni. Terus pangkah. Pemeriksa pun, pemeriksa UPKK kertas kalau dah tengok soal ni, dia tak kesian dah. Dia terus potong. Sebab kita mempunyai masa yang panjang untuk mempelajari tajuk ini daripada kita kecil. 4 tahun dah belajar. Baik, anak-anak di rumah dah faham ke bagaimana untuk kita jawab hawil. Hawil ni bermaksud tukarkan, bukan hawing. Hawil. Hawil bermaksud tukarkan. Hawil al-arqam. Tukarkan nombor-nombor kepada bilangan. Jadi kita tukarkan nombor ini menjadi ayat matematik sebegini. Ini formulanya. Formula yang perlu kita ambil yang ni. Ni. Yang merah ni yang dalam bahasa Melayu. Yang biru ni, yang Arab ni, yang kita ambil. Sebab kita mempelajari bahasa Arab. Untuk bahasa Arab, gunakan sahaja 132. Itu formulanya. Bukan 134. 134 tu apa? I love you. Kita teruskan ke bahagian cara menjawab soalan yang sebegini. Dah macam matematik kan? Mislu madatul hisab. Mislu madatul hisab. Okey, seperti ayat matematik. Ajib amma ya'ti. Mal maksud bi ajib amma ya'ti? Ajib amma ya'ti. Jawab apa yang diberikan. Ajib amma ya'ti. Jawab apa yang diberikan. Bukan ajib amma ya'ti, jawab apa yang reti. Itu sekolah Ustazah dulu. Ajib amma ya'ti, jawab apa yang reti. Okey. Ini ada dalam bentuk-bentuk soalan. Sama ada diminta kita untuk menjawab dalam nombor ataupun untuk jawab dalam ayat matematik tadi.
Kalau sekiranya didatangkan dengan nombor, mudahlah. Kira sahaja. Macam jalan kira matematik yang kita pernah buat. Kirakan. Jadi kita pun jawab. Sekiranya diminta untuk jawab dalam bentuk nombor, senang sahaja. Jawab je. Nombornya begini. 107 tambah 46 berapa? Selalu pelajar Ustazah nampak dekat kertas tulisan, kertas exam tu dia buat macam ni. Dekat bahagian tepi 107. Dia buat macam ni. Dia tu terus tukarkan. Tambah 46. 13. Selalu pelajar Ustazah dia kira Melayu. Tak apalah, kira Melayu pun tak ada masalah. Asalkan jawapan yang perlu ditandakan tu betul. 153 ditukarkan ke dalam bahasa Arabnya. Konsepnya macam mana tadi Ustazah sebut? 1, 3, 2. Jadi, jawapannya ialah mi'atun ini adalah jawapan bagi yang begini. 153. Jadi kita tandakanlah di sini 153. Mi'atun wa salasatun wa khamsuna. Mi'atun wa khamsatun mi'atun wa salasatun wa khamsuna. Sekiranya diminta nombor, tulis saja nombornya. 153. 153. Sama dengan yang nombor 2. 133 tambah 12. Tambah 12. Berapa jawapannya? 145. 145. Kiraannya 1, 2, 1, 3, 2. Mi'atun wa khamsatun wa arba'una. Mi'atun wa khamsatun wa arba'una. Ya, ikut betul-betul sebiji-sebiji yang seperti mana Ustazah buat ini. InsyaAllah boleh jawab. Jom kita ke part yang seterusnya, iaitu mempelajari part aqallu wa akthar. Masuk kita ke bahagian aqallu wa akthar. Aqallu wa akthar yang bermaksud lebih sedikit atau lebih banyak. Lebih sedikit atau lebih banyak. Kali ni kita nak buat penentuan nombor-nombor itu lebih sedikit ataupun lebih banyak. Ada soalan kadang-kadang masuk part ini. Jadi pelajar yang tak tahu jawab memang tak tahulah. Tetapi boleh berusaha untuk cuba menjawab dengan tengok cara Ustazah selesaikan matematik di sini. Matematik dalam bahasa Arab. Baik, tengok di sini. Ayat yang diberikan, nak jadi Terengganu dah. Ayat yang diberikan kadang-kadang begini sahaja. Diletakkan aqallu au aktsaru. Jadi kita tak tahu mana nak guna, macam mana cara nak jawab. Jadi kena tengok nombor yang lebih sedikit ataupun yang lebih banyak yang berada dekat depan. Kena tengok nombor yang kat depan dulu, kemudian tengok nombor yang di belakang. Baru tahu apa yang nak diisi dekat sini. First, tengok yang nombor di sini dahulu. Tengok nombor di sini dulu. Yang kedua, baru tengok nombor kat sini.
baru tahu apa yang perlu diisi di bahagian sini. Sama ada lebih sedikit ataupun lebih banyak. Jom, Ustazah ajar macam mana nak jawab. Pertama, kita tengok dekat sini 175. Kalau tak tahu macam mana nak buat, okey. Tulis sahaja dalam angka matematik kita yang biasa kita kenali. Tak ada masalah. Ini 175 dan yang ini 161. Jadi, mana yang lebih sedikit? Yang ini. Yang ini. Mana yang lebih banyak? Yang ini. Dalam bahasa Arab, tulisan kita bermula daripada sebelah kanan. Ni, sebelah kanan ke sana. Kan? Bila dah ke sana, jadi inilah ayat yang first yang perlu kita nombor yang first yang perlu kita tahu cara nak jawabnya. 175. Ini lebih besar dari nombor 161. Jadi, poin yang pertama kita dah dapat dah jawapan dia. Aksar. Tukar je. Aksarun. Aksarun. Jadi tulis di sini. Aksarun. Nampak? Tulis aksarun di sini. Mi'atun wa khamsatun wa sab'una. Lebih besar daripada 161. Itu sahaja. Tak ada dah yang nak kona-kona jawab sana sini. Contoh yang kedua. 114 di bahagian nombor yang pertama. Dan seterusnya tengok nombor kedua iaitu 152. 152. Mana yang lebih kecil? Yang first kecil. Dan yang kedua besar. Kita tak tahu apa nak letak kat tengah ni. Ingat balik pesanan Ustazah. Dalam bahasa Arab, tulisan kita daripada sini ke sana. Sini ke sana. Jadi, jawapan kat sini nak tentukan 114 ... daripada 152. Apa jawapan kat sini? Lebih sedikit. Ni lebih sedikit. Aqallu. Aqallu. Aqallu bermaksud lebih sedikit. Tulis sajalah. Aqallu. Nampak tak? Caranya bagaimana? Nombor yang ke seterusnya iaitu 122 dan 121. 122 dan 121. Bagaimana cara nak jawab dekat sini? Ustazah kata tengok yang first, nombor yang first 122. Kemudian nombor yang kedua 121. Bahasa Arab tulisannya daripada sana datang ke sini. Betul kan? Jadi start daripada sini ke sini. Di sini jawapannya aksarun. Aksarun. 122 lebih besar daripada 121. Tulis di sini aksar. Baik, nampak? Jelas ya bahagian situ? Dan contoh yang terakhir, buatnya sama. Tengok yang ini first, yang ini kedua, baru dapat jawapannya di sini. Dan kita dah tahu di sini ini ialah nombor yang paling kecil. Jadi jika ini adalah nombor yang paling kecil, bermakna ini yang paling besar. Tulisan pula daripada sana ke sini. Jadi yang ini lebih kecil. Tulislah di sini aqallu. Faham semua? Ada pelajar tanya Ustazah, ada ibu bapa juga yang bertanya Ustazah, perlu ke letak baris bagi perkataan-perkataan bahasa Arab yang kita buat ni?
Senang sahaja jawapan Ustazah. Jangan letak baris kalau tak disuruh. Jangan letak baris kalau tak disuruh letak baris. Dia tak suruh kita bariskan, jangan bariskan. Kerana hanya dengan kesilapan baris boleh menjadikan maksudnya berlainan. Contohlah, pelajar tak retik je, dia ingatkan aqalla, dia letak macam lain. Aqalla tu barisnya berlainan lah, contoh daripada yang asal. Jangan letak baris. Bila baris, pemeriksa baca baris tu dan maksudnya berlainan, salah. Kecuali ada soalan yang minta kita bariskan. Kalau ada soalan yang minta kita bariskan, yes, just go on. Bariskan sahaja perkataan tersebut. Kalau tak baris, tak dapat markah pula. Yang tu kena faham baik-baik. Jadi faham betul-betul lah soalan tersebut. Jom kita ke bahagian Ar-Raqmul Qarib. Ar-Raqmul Qarib yang bermaksud nombor yang terdekat. Nombor yang terdekat. Ar-Raqmul Qarib ialah nombor yang terdekat. Ada dalam satu buku yang membicarakan mengenai Ar-Raqmul Qarib. Jadi, untuk pengetahuan, Ar-Raqmul Qarib sama je macam matematik yang biasa. Cuma, kadang-kadang pelajar terkeliru dengan nombor tu tersendiri. Nombor tu yang tersendiri. Jadi, jom Ustazah terangkan mengenai Ar-Raqmul Qarib. Dia nak nombor yang terdekat. Selalunya ada ditulis dahulu nombor yang diminta begini ya. Ar-Raqmul Qarib bi mi'atun wasittina. Nombor yang terdekat dengan 160. Nombor yang terdekat dengan 160. Ar-Raqmul Qarib bi mi'atun wasittina. Jadi nombor yang terdekat dengan 160 yang mana satu? Dia ada pilihan jawapan 159, 195 atau 189. Jadi kita dah tahu kan, kita kena tengok nombor yang terdekat dengan 160. Jadi jawapannya dah dapat agak kan? Jawapannya mestilah mi'atun wa tis'atun wa khamsuna. Ini. Itu jawabnya. Itu jawapannya. Kena perhatikan betul-betul nombor di sini. Ustazah tadi Ustazah baca mi'atun wasittina. Ya, betul. Ustazah baca mi'atun wasittina di sini. Tadi yang first Ustazah ajar kena bunyi una. Mi'atun wasituna pun betul, mi'atun wasittina pun betul. Tetapi dalam kaedah bahasa Arab di sini ada harfu jar. Ada harfu jar, huruf jar yang menyebabkan waw mi'atun wasituna tu telah bertukar menjadi mi'atun wasittina. Ada perbezaan dekat situ. Dia ada kedudukan-kedudukan yang tertentu. Ada jadi tempat ni mi'atun wasituna. Tempat ni jadi mi'atun wasittina. Jadi tak payah pening-pening yang tu. Just buat apa yang perlu sahaja. Kerana untuk nak mendalami bahagian harfu jar ni, kita ada tajuk yang lain. Kita dalami dahulu yang ni. Dan lepas yang ni, nanti Ustazah boleh ajarkan mengenai harfu jar. InsyaAllah ada masa yang terluang kita jumpa untuk mempelajari harfu jar. Harfu jar ni telah meranapkan, telah membuatkan semua baris-baris yang dhammah ke, yang fathah ke akan jadi kasrah. Banyak yang macam tu. Itu kaedah dalam bahasa Arab atau kita sebut grammar. Yang seterusnya ba. Ar-Raqmul Qarib yang kedua ialah 170. Ar-Raqmul Qarib bi mi'atun wasab'ina.
Ar-raqmul qarib bi mi'atun wa sab'in. Dekat dengan 170. Yang mana satu? Jadi, jawapan yang kita ketahui adalah yang ini. Yang ini 178. Yang ini 181. Baik. Jawapannya 171. 171 kan? Ustazah suka Ustazah. Bila dah ke bahagian ini, Ustazah nak ingatkan sekali lagi perbezaan di antara nombor 7 dan 8. Nombor 7 dan 8. Ini nombor 7. Comel tak? Nombor 7 V yang betul. Nombor 8 V terbalik. Nombor 7 V yang betul. Nombor 8 V terbalik. Jangan tersilap. Bila ada orang kata pelajar tak fokus, inilah yang jadinya. Nanti pernah ya, macam yang pertama sekali, yang soalan yang pertama ada 178, minta dibuat ayat matematik, dia dah tersilap dekat situ. Dia buat asalnya nombor 178 tapi tertukar kepada 187. Berhati-hati pada nombor tersebut. Sama juga nombor 6 dan nombor 2. Kan? Macam tu. Hati-hati dengan nombor ya. Kenali dulu nombor 6 macam mana? 6. Nombor 2 macam mana? Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang berbentuk macam ni. Diminta kita imla. Imla Allahu Akbar. Imla'il faraghat. Diminta kita untuk isi tempat kosong bagi nombor-nombor yang berikut. Pelajar kena tengok. Ustazah sebut ulang sekali lagi, bahasa Arab kita bermula dari sini berjalan ke sini. Betul? Tengok betul-betul. Dari sini ke sini. Bukannya daripada sini ke sini. Ini kadang-kadang kesilapan disebabkan kecuaian kerana tidak tahu. Ustazah rasa mungkin tak tahu kot mengenai nombor bahasa Arab bermula daripada sana ke sini. Betul? Selalu ada yang ni. Jadi macam mana nak isikan? Isikan sahaja tempat kosong ini. Diminta suruh isi tempat kosong dengan nombor. Jadi bila kita dah tahu ini bermula daripada sini, tengok pula dua tempat kosong. Nombor terakhirnya adalah 178. Isikan sahaja. Ini 177 dan yang terakhir adalah 176. 76. Ada pelajar yang tersalah langkah kali. Diingatkan nombor ini bergerak ke sana. Jadi ditulisnya ke sini. 178, 179, 180. Ditulis begitu, 179 dan baru 180. Jadi salah lah. Hilang berapa markah kat sini? Sebenarnya 2. 2 markah. Seterusnya kat sini pula 123 dah ada pun masih terkeliru lagi. Tengok nombor kat sini, main hentam sahaja. Jadi dekat mana? Kena buat tu. 123 sini berapa? 124. 124. Yang ni 125. Mi'atun wa arba'atun wa ishruna wa ba'din mi'atun wa khamsatun wa ishruna. Boleh? Seterusnya yang ni 133. 133 di sini mi'atun wa salasatun wa salasuna. Mi'atun wa salasatun mi'atun
wa arba'atun wa salasuna. Mi'atun wa khamsatun wa salasuna. Mi'atun wa arba'atun wa salasuna wa ba'din mi'atun wa khamsatun wa salasuna. Boleh? Jangan main tembak sahaja dengan ingat perkataan itu bermula dari sini. Ini adalah salah. Yang sebetulnya ialah daripada sini. Macam mana? Kalau daripada sini. Kalau yang salahnya macam mana dia buat? Yang salah macam mana dia buat? Yang salah macam mana buat? 133 dia ambil kat sini. Jadi kat sini dia buat apa? 131, 132, 133. Ini salah. Yang di sini pun salah. Salah. Dan akhir sekali, yang betulnya yang ni lah. Kena ikut bermula daripada mana. Itu adalah kesalahan dan kecuaian pelajar yang tak dapat dibendung. Tak boleh nak bincang pun yang tu. Sebab ustazah-ustazah dah ajarkan dah cara bagaimana nak menjawab. Dan soalan ini pun bukan darjah 5 baru ada. Ia bermula daripada kita peringkat tahap 1 lagi dah ada soalan yang sebegini. Jadi alert betul-betul tentang kedudukan tertib susunan angka matematik tersebut. InsyaAllah dapat jawab. Kenapa ustazah buat tajuk ni? Ya, tajuk ini nampak ringan. Tetapi sekiranya kita tak hadam betul-betul, salah. Sebab pelajar ada kadang-kadang yang menyangkakan bahawa senang aja. Bila dah senang, adalah yang cuai. Dah banyak kali dah ustazah tengok dalam kertas soalan, jawapan yang diberikan oleh pelajar tu tak menepati langsung. Dan kadang-kadang kesian markah bagi soalan yang senang dibiarkan begitu sahaja. Jadi elakkan daripada kecuaian yang sangat tak boleh bincang ni. Alhamdulillah, maka berakhirlah laqad intahaitu hadzal mawdu' fi hadzal yaum. Maka berakhirlah tajuk al-arqam wal a'dad pada malam ini, pada hari ini. Saufa naltaqi, kita akan bertemu lagi waktu akan datang, fil mustaqbal. Saufa naltaqi fil mustaqbal ma'al mawdu'ul jadid. Boleh? Kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Kita akhiri kelas online kita dengan bacaan selawat sekali. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.